Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Rizal Rashid dan klik notification bell. Rakan-rakan sekalian, saya nak kongsikan anda tentang satu kisah yang mana kisah ini berlaku lebih daripada 10 tahun. Dan tapi specifically kisah ini terjadi masa saya bekerja. Saya masa tu ada meeting dengan mantan KSU kementerian yang saya bekerja dulu. KSU ni Ketua Setiausaha Kementerian lah. Kalau dalam penjawab awam, KSN adalah yang paling tinggi kan, Ketua Setiausaha Negara. Dalam mana-mana kementerian, yang paling tinggi adalah KSU, Ketua Setiausaha Kementerian. Meeting itu dihadiri oleh beberapa kepala-kepala jabatan lah ataupun wakil jabatan. Dan masa tu saya wakil di jabatan saya. Dan masa Datuk Seri Chair, Datuk Seri ni dia suka bercerita. Jadi masa dia mempengerusikan mesyuarat tu, tuan-tuan dan puan, dia adalah seorang yang fatherly tau. Jadi kita pun macam, wah bestnya kalau macam contoh Datuk KSU saja yang buat chair meeting ataupun chair the meeting, macam okey, kita tak sabar kan, kita tak sabar. Jadi nak dijadikan cerita, masa tu it's a close group meeting lah tuan-tuan. Dan kemudian dia pun selepas masa dia bercakap, bila dia membentangkan mesyuarat, mempengerusikan meeting, dan kemudian dia pun terhenti sekejap. Dia kata, you all ni nampak tak yang kita sedang bincang ni? Dia cakap macam tu. So sekali lagi saya ulang, Datuk Seri tanya, dia kata, you all ni nampak tak apa yang kita sedang bincang? Dan kami pun kata, nampak Datuk Seri, nampak. Saya takut you all pandang je saya tapi tak nampak, dia kata. So kami pun macam nak ketawa ke, nak tersenyum ke macam, sebabnya Datuk Seri masa tu dia serius kan. Tak adalah, ginilah dia kata. Bila sebut pandang tapi tak nampak ni, itu sebenarnya kisah saya lah. Dia kata, dulu masa saya baru-baru menjawat sebagai penjawat awam, saya first dulu jadi PTD. Dia kata, dulu saya ditugaskan masa saya muda dulu. Cerita ni dah berpuluh tahun lepas lah. Masa tu saya ditugaskan di bahagian protokol. Right, Jabatan Perdana Menteri. Dan masa tu dia kata, Perdana Menteri kita adalah Datuk Seri Dr. Mahathir. Maksud tu Tun Dr. Mahathir lah. Dan nak dijadikan cerita, dia kata saya adalah PTD yang ditugaskan sebagai orang yang akan usher mana-mana pemimpin negara masa tu yang nak berjumpa dengan Perdana Menteri kita masa tu. Which is kita punya Tun Dr. Mahathir lah. Dan dia kata gini, saya masa tu bila ada kepala-kepala negara, contoh daripada Filipina, contohnya daripada Indonesia, yang nak berjumpa Datuk Seri, masa tu belum Tun lagi lah, masa tu Datuk Seri. So Datuk Seri ataupun Tun Dr. Mahathir akan minta bawa pemimpin-pemimpin negara ni pergi ke Putrajaya, yang mana tu Putrajaya tak ada lagi. Putrajaya tu, kalau tak silap saya dulu, nama dia Ladang Perang Besar. Masa tu bangunan yang ada di Putrajaya hanya dekat wetland. Datuk Seri cerita masa tu. So kami pun mendengar dengan penuh tekun lah. Dan dia kata, Tun Mahathir masa tu, mana-mana pemimpin negara yang dia jumpa, dia akan bawa pergi ke wetland. Dan dia akan buat apa tahu? Dia kata gini. So, dia akan berada di wetland dekat Putrajaya. Masa tu Putrajaya tak ada lagi. Dan saya ditugaskan untuk usher, untuk iring mana-mana pemimpin negara yang nak berjumpa Tun masa tu. Right? Dan masa tu anda boleh bayangkan lah dia kata, saya bertiga je. Bila Tun dah sampai dekat area Putrajaya ni, di wetland ni, saya pun akan ditugaskan untuk mengiringi mana-mana presiden ataupun mana-mana ketua negara dan terus berjumpa dengan Tun masa tu. Dan dia kata, setiap kali ketua-ketua negara berjumpa dengan Tun, Tun akan share vision dia tentang Putrajaya. Dia kata. Alright? Dan masa tu tak ada apa-apa lagi dekat Putrajaya. Dan the best part, dia kata, kami kalau ada meeting untuk Tun share dia punya vision dekat Putrajaya ni kan, kami hanya bertiga saja. Seorang Tun, yang kedua saya, yang ketiga adalah mana-mana pemimpin negara yang saya usher tadi ni lah. Dan dia kata, Tun Mahathir ni, dia jenis yang fatherly tau. Bila dia bercakap dengan contoh Presiden Indonesia ketika itu, dia akan tengok saya. Dan maksudnya dia akan involvekan dalam conversation saya dengan pemimpin negara itulah. Dan dipendekkan cerita, setiap kali dia berjumpa dengan mana-mana pemimpin negara ketika itu, dia akan explain
Dia kata, Mr. President, contohlah Presiden Indonesia kan, dekat sini nanti kita akan bangunkan satu pusat pentadbiran kerajaan Malaysia yang mana kita akan namakan dia sebagai Putrajaya. Dekat situ Kementerian Kesihatan, dekat sini kementerian ni, dekat sini kementerian ni. Dia beritahulah, dia gambarkan. Dan masa tu saya pandang saja Tun, tapi saya tak nampak apa yang Tun sampaikan masa tu. Dan dia kata, mana-mana pemimpin negara dia akan share benda yang sama, dia akan share dia punya vision. Dan again, sekali lagi dia kata, saya adalah orang yang pandang tapi tak nampak. Dan dia kata, Tun selalu bagi tahu masa tu, dia kata dekat sini akan ada satu tasik yang mana pukul 5 petang akan ada burung-burung terbang, dia kata. Masa tu tak ada lagi tuan-tuan dan puan. Bayangkan masa tu hutan. Dan dia kata again, saya ni adalah orang pandang tapi tak nampak. Dan the best part dia kata, sekarang saya dah jadi KSU, saya dah nampak apa yang Tun mention dulu. Dan the worst part adalah kalau saya tahulah, kalau saya nampaklah apa yang Tun bagi tahu dulu, saya beli tanah-tanah dekat Putrajaya ni, which is 1 ekar masa tu berapa ratus je, dia kata. Kalau aku belilah tanah-tanah ni, insya-Allah aku dah jadi milioner dah sekarang ni, dia kata. Dan itulah kisah pandang tapi tak nampak. Sekarang dia kata, masa itulah 10 tahun lepas, masa dia cerita-cerita ni, dia kata saya balik daripada kementerian, saya balik ke rumah saya akan nampak burung-burung terbang yang Tun Dr. Mahathir beritahu 15 tahun lepas. So, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak kongsikan dengan anda semua, sebagai seorang ketua, siapapun ketua-ketua yang hebat, tak kisahlah Tun Dr. Mahathir ke, Nelson Mandela ke, Mahatma Gandhi ke, ataupun sesiapa sahaja, leader-leader yang luar biasa ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia ada 2 ciri-ciri yang sangat obvious. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang visionary. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mereka menjual vision mereka kepada tim dia ataupun kepada orang yang dia pimpin. Okey, sekali lagi saya ulang. Ciri-ciri kedua, mereka adalah leader yang boleh menjual masa depan itu. Alright? They can sell the future and influence them. Right? So, itu juga yang terjadi kepada Nelson Mandela. Bagaimana dia berhasrat, alright, untuk melepaskan daripada cengkaman apartheid masa tu, tuan-tuan dan puan. Dan itu juga adalah mana-mana ataupun ciri-ciri leader-leader yang kita nampak di dalam dan luar negara, tuan-tuan dan puan. So again, pengajaran daripada kisah ini, tuan-tuan dan puan, yang pertama, leader-leader hebat ni, tuan-tuan dan puan, mereka adalah orang yang visionary. Dan yang kedua, mereka dapat membayangkan vision itu dan berkongsi mission itu ataupun visi itu kepada tim dia.